yang menyata ia akan setengah-setengah adab yang tertentu baginya. Alhamdulillah, ini sebagai mukaddimah bagi kitab kita, yang mana kitab kita ialah tentang cara sembahyang berjamaah. Maklum sebagaimana maklum bahwasanya setiap kitab itu akan dimulaikan dengan penduluan atau mukaddimah daripada jihad pengarang. Maka kita mulai dengan mukaddimah dia. Dimulaikan dengan bismillah dan diikuti dengan puji, dengan alhamdulillah dan selawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat keberkatan pada kitabnya dan pada kita orang yang belajar dengan kitab dia. Maka musannif akan mulai dengan pengarang mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan selawat dan salam rahmat dan kesejahteraan itu ala sayyidina Muhammad diturunkan di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan di atas keluarganya dan atas sahabatnya kesemuanya. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada mengucap bismillah, mengucap alhamdulillah dan selawat dan salam, maka tak kala ini sebagai latar belakang bagi pengarang untuk pada karangan dia. Maka tak kala melihat hamba akan setengah-setengah saudara-saudara hamba yang menunaikan fardu, menunaikan sembahyang berjamaah pada setengah-setengah tempat, hal keadaannya meninggal mereka itu akan adab-adab baginya bagi sembahyang jemaah. Dengan sebab dia ada tengok kepada setengah-setengah saudara dia ketika dia bersembahyang fardu jemaah, sembahyang fardu dengan keadaan berjemaah itu setengah-setengah itu meninggalkan adab-adab yang sepatut ditunai pada ketika sembahyang berjemaah. Lalu itulah maka bergerak fikiran hamba akan menuliskan satu risalah yang menyata ia risalah akan setengah adab-adab yang tertentu baginya bagi sembahyang berjamaah. Lalu tu dia nampak dalam fikiran dia, sepatutlah dia mengarangkan suatu kitab yang kecil untuk nak menyatakan setengah-setengah adab bagi orang yang bersembahyang berjamaah, supaya dapat kelebihan sembahyang berjamaah sebagai bagi mereka itu. Supaya dapat kelebihan sembahyang jemaah bagi mereka saudara-saudara, dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka, dan terpelihara terselamat daripada batal sembahyang mereka. Sekira-kira mengamati mereka itu, sekiranya mereka mengamati dengan kejayaan sembahyang berjemaah, maka insya-Allah lah dia akan dapat keberkatan, kelebihan dalam amalan sembahyang berjemaah, dan selamat daripada batal rusak sembahyang mereka masing-masing. Dan hamba menyusunkan di dalam risalah 3 fasal. Jadi kitab ini terkandung dalam kitab ini 3 fasal dan 1 khatimah. Itu isi kandungannya. Isi kandungan bagi kitab ini ialah 3 fasal dan 1 khatimah. Tajuk-tajuk dia. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini risalah. Kemudian ini doa daripada jihad pengarang. Dia katanya, dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat, memberi faedah, memberi berguna ia, ya Allah Ta'ala dengan ini risalah bagi hamba
sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadi ya Allah dia akan ini risalah ikhlas semata-mata menuntut keredaannya. Supaya minta juga bahwasanya karangan dia ini ikhlas kerana Allah semata-mata, kerana Allah semata-mata menuntut keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahwasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kerana Allah itu sangat kuasa untuk nak menunaikan segala permintaan hamba. Lebih-lebih laginya permintaan tadi. Wabillahi taufiqu la husna tariqin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiqu, dan dengan Allah Ta'ala lah taufik. Taufik datang daripada Allah Ta'ala saja, dan la husna tariqin, tiada jalan yang elok, la hawla, tiada jenis lepas daripada maksiat, wala quwwata, dan tiada kekuatan di atas taat kepada Allah, illa billah, malaikat dengan Allah, dengan perbantuan daripada Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi pulanya yang maha besar. Begitulah sebagai mukaddimah bagi kitab kita. Kemudian masuk dalam tajuk fasal yang pertama. Sebagaimana kata tadi itu, kitab ini terkandung 3 fasal dan 1 khatimah. Maka sekarang kita masuk di dalam fasal yang pertama. Katanya fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang berjamaah. Fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang berjamaah itu apa ia hukum? Yang mana hukum sembahyang jemaah apa dia akan sebut di dalam ini fasal. Dan kelebihan sembahyang jemaah itu pun akan disebut di dalam ini fasal. Dan disyaratkan abi di situ. Belum pada tu kita belum pada nak masuk tu kita bagi fahamkan makna jamaah, sembahyang berjamaah. Jamaah tu apa dia? Jamaah tu ialah ikatan yang berlaku di antara imam dan makmum. Berjamaah tu ialah ikatan yang berlaku di antara imam dan makmum. Itu dimaksudkan. Katanya sembahyang jemaah ialah sembahyang yang ada ikatan di antara imam dan makmum. Maknanya sembahyang makmum itu ada terikat dengan sembahyang imam. Itu dikatakan sembahyang berjamaah. Sebab tu kalau kita sembahyang seorang diri, maka sembahyang kitanya tidak terikat, tidak tersangkut dengan siapa-siapa. Itu sembahyang seorang diri. Maka di sini sembahyang berjamaah maknanya apabila kita jadi makmum, maka sembahyang kita akan mengikut cara imamnya. Dengan maknanya tak boleh kita nak mendulukan di atas imam, tak boleh nak mendulukan di atas imam, dan tak boleh nak belakang sangat daripada imam. Tak boleh nak dulu pada imam tu pada perbuatan dan pada tempat. Nisbah perbuatan pun tak boleh kita nak dulu pada imam, nak buat dulu pada imam. Dan di sebuah tempat, berdiri tempat duduk pun tak boleh kita ke depan daripada imam. Dengan sebabnya, sembahyang berjemaah itu ialah sembahyang yang mana sembahyang makmum itu ada ikatan dengan sembahyang imam. Itu makna sembahyang jemaah. Katanya dan disyarakkan sembahyang berjamaah, mana ditutupkan, diperintahkan sembahyang berjamaah
kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Ini mulai permulaan sembahyang dengan keadaan berjamaah. Masa yang diperintah sembahyang berjamaah tu bila? Ialah selepas pada Nabi berhijrah kepada Madinah. Artinya maknanya sebelum pada Nabi berhijrah kepada Madinah, ketika Nabi 13 tahun Nabi duduk di Mekah, walaupun sembahyang fardu itu dah diwajibkan, tetapi berjamaah itu belum diwajibkan, belum ditutupkan. Dengan sebab sahabat Nabi pada masa Nabi duduk di Mekah itu, mereka duduk dalam keadaan tidak bebas, dalam keadaan tak boleh nak beripung dengan perbuatan Islam, dengan rupa cara Islam dengan secara zahir itu tak boleh. Bahkan mereka duduk dalam keadaan sembunyi-sembunyi, lalu tu tidak ditutupkan sembahyang Jumaat ketika Nabi duduk di Mekah. Apabila Nabi berhijrah kepada Madinah, lalu tu ditutupkan akan sembahyang berjemaah. Dan ialah ketentuan umat ini, dan ialah sembahyang berjemaah ketentuan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sembahyang berjamaah, sembahyang dengan secara berjamaah itu tidak ada pada umat-umat yang dulu. Umat-umat Nabi dulu-dulu, Allah Ta'ala tidak perintah dengan sembahyang berjamaah. Bahkan sembahyang berjamaah ini ialah perkara yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Umat dulu tidak ada sembahyang berjamaah. Seperti Jumaat dan 2 hari raya. Ini pun begitu juga. Sembahyang Jumaat tidak ada pada umat-umat yang dulu, dan begitu juga sembahyang raya fitrah, raya haji, maka tidak ada juga pada umat-umat yang dulu. Hanya perbuatan amalan ini ialah amalan yang Allah Ta'ala tentu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan iaitu sunnah muakkadah. Ni hukum dia. Dan iaitu sembahyang berjamaah, sunnat muakkadah. Ni hukum dia. Hukum sembahyang, semata-mata sembahyang itu, semata-mata sembahyang 5 waktu, kita dah maklum hukumnya adalah fardu ain. Tetapi berjamaah sembahyang 5 waktu dengan keadaan berjamaah adalah hukum dianya sunat muakkadah. Maknanya sunat sunat muakkad san itu maknanya sunat yang tututan dianya lebih tinggi daripada sunat biasa. Maknanya tututan dia tinggi tetapi tak sampai tahap wajib. Tututan dianya, suruhan dianya tinggi tetapi tak sampai tahap wajib. Dengan maknanya kalau sembahyang tidak berjemaah, tidak berjemaah, tidak berdosa. Tak sampai tahap wajib. Kalau wajib tu kalau tak berjemaah berdosa lah. Ni tak sampai tahap gitu. Tetapi kalau sembahyang tak berjemaah, maka rugi sangatlah. Sebab tututan dia tu tututan yang tinggi. Lagi pulanya pahala dia pun, kelebihan dia pun banyak juga, lebih daripada sunat-sunat yang biasa. Sebab mana sunat muakkadah, muakkadah tu makna yang dikuatkan akan tututan. Cumanya tak sampai peringkat wajib. Hukum ini, hukum sunat muakkad ini, tak kiralah orang yang sembahyang jemaah itu orang lelaki ataunya orang perempuan. Jadi semua sembahyang berjemaah, tak kira bagi lelaki ataunya perempuan, maka hukum kesemuanya ialah sunat muakkad. Jadi sembahyang jemaah oleh orang lelaki, hukum dia sunat muakkadah. Sembahyang jemaah bagi orang perempuan pun sama juga, sunat muakkadah juga. Tapi kata sunat muakkadah ini di sisi Rafi'i. Ini pendapatan bagi Imam Rafi'i. Pendapatan bagi Imam Rafi'i,
bahwasanya sembahyang berjamaah adalah hukum dianya ialah sunat muakkadah. Kata kil yakni kata setengah ulama pulanya sunat kifayah. Sunat kifayah. Ini berbeza daripada tadi. Tadi dia kata di si Imam Rafi'i itu sunat muakkadah, yakni sunat ainiyah muakkadah. Sunat ainiyah muakkadah. Kata kilnya sunat kifayah. Sunat kifayah. Apa berbezanya? Sunat kifayah kita nak banding seperti hukum korban. Hukum korban nisbah bagi satu umum, satu keluarga adalah sunat kifayah. Dengan mananya kalau kata sunat muakkadah, sunat ainiyah muakkadah, kita ni hukum syaraknya bab wajib, bab sunat, maka kedua-dua tu ada kalau fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sebelah balik sunat pun sama juga. Ada sunat ain, sunat ainiyah dan sunat kifayah. Kalau kita katanya kalau fardu ain, dengan maknanya ditutup di atas diri masing-masing. Kita buat lepas daripada kita. Orang lain tak buat, tak lepas pada diri dia. Itu fardu ain. Adapun fardu kifayah, kalau fardu kifayah dengan maknanya sekiranya kalau ada siapa-siapa yang menunai, maka terlepas tuntutan daripada kesemuanya ahli wajib. Itu fardu kifayah seperti menguruskan jenazah daripada tanah, kapan mandi, kapan sembahyang dan menanamkan mayat. Sekiranya di dalam suatu kampung ada kematian, maka wajib ke semua daripada ahli kampung. Tetapi apabila mengereja oleh siapa-siapa saja daripada ahli kampung itu, maka lepas daripada tuntutan ke semuanya. Lepas daripada berdosa ke semuanya. Maka di sini sembahyang berjamaah kalau mengikut kaum yang pertama di si Imam Rafi'i, bahawasanya sembahyang berjamaah ialah sunat ainiyah muakkadah. Dengan maknanya kalau kita disunat di atas masing-masing, di atas diri masing-masing. Disunat kalau kita sembahyang berjamaah, maka dapatlah lepaslah tuntutan sunat di atas kita, orang lain tak sembahyang berjamaah, maka tak lepas tuntutan sunat di atas yang lain. Kalau katanya sunat kifayah. Kalau kata sunat kifayah, maknanya kalau kalau ada di dalam suatu kampung, suatu kampung ada yang sembahyang jemaah, maka lepas ke semuanya daripada tuntutan sunat. Sebab benda-benda sunat ini sekiranya kalau tidak buat, dia masuk dalam hukum khilaful aula. Masuk dalam hukum khilaful aula. Sebagaimana wajib kalau tak buat akan masuk di dalam hukum haram. Maka sunat kifayah dengan maknanya kalau tidak ada dalam kampung itu, tidak ada siapa yang sembahyang berjamaah, maka kesemuanya jatuh di dalam hukum khilaful aula. Artinya dalam hukum makruh. Makruh tinggal sembahyang berjamaah. Tetapi kalau dalam sebuah kampung itu ada orang yang sembahyangkan jemaah, maka lepas daripada hukum khilaful aula, lepas pada tuntutan sunat. Begitulah kata setengah ulamanya. Dan kata kil fardu ain. Kata setengah ulama pulanya sembahyang berjemaah ialah fardu ain, seperti sembahyang 5 waktu. Ini katanya setengah daripada ini adalah mazhab bagi Imam Ahmad Al-Hambali. Mazhab Hambali sembahyang berjemaah ia adalah fardu ain.
Maknanya selain daripada wajib sembahyang zuhur masalan adalah fardu ain, berjemaah sembahyang zuhur pun fardu ain dah juganya. Dan yang terlebih sah di sisi Nawawi, fardu kifayah. Dan yang terlebih sah, yang terlebih sahih, maknanya kaul yang sahih di sisi Imam Nawawi, fardu kifayah. Maknanya sembahyang berjamaah ini hukum dianya ialah fardu kifayah. Semacam dengan hukum menguruskan jenazah tadi. Sama dengan hukum memandikan mayat dan mekapan dan sembahyang dan mentanamkan. Dengan sekiranya tidak ada siapa yang sembahyang jemaah dalam suatu tempat, maka semuanya berdosa. Sekiranya kalau ada seorang dua datang sembahyang berjemaah, maka lepas daripada hukum wajib di atas kesemuanya. Itulah fardu kifayah. Inilah pendapatan bagi Imam Nawawi. Maka sekiranya kalau kita mengikut pendapatan Imam Nawawi yang mengatakan bahawasanya sembahyang jemaah itu adalah fardu kifayah, dengan maknanya kalau ada siapa-siapa dalam suatu kampung melakukan akan sembahyang jemaah, maka lepaslah tuntutan daripada kesemua ahli kampung itu. Sekiranya kalau ahli kampung itu tidak siapa yang sembahyang berjamaah, maka semuanya berdosa. Seperti ada kematian dalam suatu kampung, tiada siapa yang menguruskan jenazah, maka semuanya berdosa. Tapi kita sepatut ingat, sembahyang berjamaah di sisi Imam Nawawi hukumnya ialah fardu kifayah. Tapi yang jadi fardu kifayah yakni pada rakaat yang pertama saja. Pada rakaat yang pertama, bukan pada keseluruh sembahyang, bukan semua sembahyang tu tidak. Kalau nak bandingnya seperti sembahyang jemaat. Sembahyang jemaat, syarat nak bagi sah sembahyang jemaat itu ialah berjamaah. Maka wajib berjemaah pada sembahyang jemaat pada rakaat yang pertama saja. Adapun pada rakaat yang kedua, boleh kita nak mufarakah sembahyang seorang diri itu boleh. Pada masalah sembahyang jemaat. Maka di sini pun begitu juga, kalau katanya fardu kifayah, maka wajib kena sembahyang berjamaah pada rakaat yang pertama saja. Contohnya seperti sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, maka di dalam sebuah kampung, masalan sebuah tempat di dalam suatu tempat tempat kedudukan manusia, maka sekiranya apabila ada sembahyang berjemaah, maka berjemaah saat itu pada rakaat yang pertama saja. Apabila selesai daripada yang rakaat yang pertama, masing-masing mufarakah. Masing-masing mufarakah maknanya bersemayang seorang-seorang diri. Maka dah lepas daripada tuntutan fardu kifayah. Jadi maknanya untuk nak lepas daripada fardu kifayah, tak mesti berjemaah pada awal sampai akhir sembahyang. Jadi maknanya kalau ada di kampung kita orang sembahyang berjemaah di masjid atau di surau masalah. Tetapi orang yang datang sembahyang berjemaah itu dia berjemaah dengan imam pada rakaat yang pertama saja. Apabila naik rakaat yang ketiga, yang kedua, apabila masuk rakaat yang kedua, masing-masing mufarakah. Jadi semua makmum tu mufarakah, sembahyang seorang diri masing-masing sembahyang. Maka dah lepas daripada tuntutan fardu kifayah. Jadi maksudnya begitu. Dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jamaah dengan mendirinya dengan satu tempat di dalam kampung yang kecil.
dan beberapa tempat di dalam kampung yang besar baru lepas tututannya dengan sekira-kira zahir segala pihaknya ketandaan jamaah. Dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jamaah. Ini daripada hukum tadi. Hukum sembahyang jamaah kalau mengikut pendapatan bagi Imam Rafi'i adalah sunat muakkadah. Dan di sisi Imam Nawawinya ialah fardu kifayah. Maka untuk nak lepas daripada tututan fardu kifayah tadi, selain daripada kata mesti berjamaah pada rakaat yang pertama, dan satu perkara lagi, satu syarat lagi untuk nak lepas daripada fardu kifayah, tak dapat tidak, dia katanya, dan tak dapat tiada daripada zahir yang nyata, daripada zahir daripada nyata ketandaan jamaah. Dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jamaah. Untuk nak faham di sini, kita begini dulu. Hikmat, tujuan Allah Ta'ala menutupkan kita sembahyang berjamaah. Selain daripada nak menggandakan pahala sembahyang itu, selain daripada nak menggandakan pahala sembahyang kita sampai 27 atau 25 di atas riwayat-riwayat hadis, selain daripada itu sembahyang jemaah ini ditutupkan supaya menzahirkan akan keimanan bagi ahli kampung masing-masing, penduduk-penduduk di kampung. Jadi sembahyang jemaah ditutup supaya jadi tandaan, jadi alamat, jadi tandaan menunjuk bahawasanya ahli kampung itu adalah orang-orang yang mukmin. Jadi apabila contohnya seperti apabila kita pergi kepada suatu tempat, suatu kampung, suatu tempat, kita nak tahu daripada mana katanya orang kampung ini adalah orang mukmin. Kampung orang Islam, kampung orang mukmin. Maka setengah daripada tanda yang kita boleh tahunya ialah ada didirikan, ada melakukan sembahyang berjamaah. Jadi apabila kita lalu jalan pergi ke mana-mana, apabila kita tengok ada orang bersemayam berjamaah, maka itulah tanda kata orang kampung ini adalah orang mukmin, adalah kampung ini orangnya orang Islam. Itu salah satu daripada hikmat semayam berjamaah. Dengan sebab tu semayam jemaah mesti dibuatkan, mesti dilakukan di dalam tempat yang bebas, tempat yang terbuka. Dengan maknanya mesti dilakukan di tempat yang siapa-siapa pun boleh datang sembahyang berjamaah seperti masjid dan surau. Sekiranya kalau masing-masing buat sembahyang berjamaah di dalam rumah masing-masing, sembahyang berjemaah di dalam rumah masing-masing, dan orang luar daripada ahli rumah itu tak boleh masuk sembahyang jemaah dalam bersama, maka itu tak lepas daripada tututan fardu kifayah. Dengan maknanya sembahyang fardu kifayah ini seperti kata tadi, ditutupkan, disuruhkan sembahyang jemaah, tak kiralah kata fardu kifayah atau sunat muakkad tadi. Setengah daripada tujuannya untuk nak bagi nampak kepada orang luar bahasanya orang yang di dalam kampung ini adalah orang Islam, adalah orang mukmin. Maka sembahyang jemaahlah jadi tanda, jadi tandaan, jadi alamat
yang menunjuk kepada orang luar apabila lalu ke kampung ini tengok ada orang sembahyang jemaah, ada dengar suara azan, ada tengok sembahyang, ada berlaku sembahyang jemaah, kita boleh tahu daripada sembahyang jemaah mereka itu bahawa mereka adalah orang-orang Islam, kampung ini ialah kampung Islam. Sekiranya kalau sembahyang jemaah di rumah masing-masing, maka tak hasil maksud daripada katanya sembahyang jemaah itu adalah alamat tandaan bagi beriman ahli kampung itu, berislam oleh ahli kampung itu. Jadi tak dapat tidak kita nak sembahyang jemaah untuk nak lepas daripada fardu kifayah, mesti dibuatkan akan sembahyang jemaah itu di tempat yang bebas. Maksud di bebas tu maknanya siapa-siapa saja nak datang sembahyang berjemaah boleh datang. Tak seperti kalau kita sembahyang jemaah di rumah masing-masing, kita boleh jemaah sekadar ahli rumah kita saja. Tetapi orang luar tu tak boleh nak masuk sembahyang di rumah kita. Kalau nak boleh masuk pun masuk sekali dua tu rasa tak malulah, tak seganlah. Tetapi setiap waktu orang luar segan juga nak masuk sembahyang jemaah di rumah kita. Maka sekiranya kalau rupanya begitu, tak lepas lagi daripada tuntutan sembahyang, tuntutan fardu kifayah. Mesti dibuatkan pada tempat yang bebas. Siapa-siapa nak datang, tak payah minta izin, datang boleh masuk terus kepada sembahyang jemaah. Seperti di surau, seperti di masjid. Atau rumah peribadi pun boleh juga, tetapi syaratnya terbuka. Contohnya kalau suatu kampung yang baru dibukakan kampung, surau belum ada lagi, masjid belum ada lagi. Maka musyawarat oleh ahli kampung bahawa sembahyang jemaah akan diadakan di rumah, akan dilakukan di rumah imam. Tetapi syaratnya rumah imam itu dibuka bebas ketika hendak sembahyang jemaah. Siapa nak datang pun boleh. Siapa nak datang pun boleh. Semacam mana nak datang ke surau, macam mana datang ke surau, nak datang kepada rumah imam tu boleh. Tak payah minta izin, tak payah picit loceng ke masalan. Maka boleh siapa nak datang. Maka itu dah lepas juga daripada tuntutan fardu kifayah. Sekiranya dia naknya sembahyang jemaah ini nak muzahirkan ketandaan bahwasanya ahli kampung itu adalah orang mukmin, adalah orang Islam. Lalu tu tak dapat tidak kena buatkan sembahyang jemaah di tempat yang siapa saja nak sembahyang jemaah boleh datang di situ. Itu jadi zahir, timbullah tandaan bahawa penduduk di kampung tempat masing-masing itu adalah orang Islam, adalah orang mukmin. Itulah maksud katanya, dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jamaah. Maksudnya sembahyang jamaah adalah tandaan bagi beriman ahli kampung, tandaan bagi berislam oleh ahli kampung. Maksudnya begitu. Kita hendak menjadikan sembahyang berjamaah itu sebagai tandaan yang menunjuk, yang memberitahu katanya orang kampung ini adalah orang mukmin, orang kampung ini adalah orang Islam. Jadi mana kalau orang luar lalu kepada kampung kita tengok ada orang sembahyang jemaah, maka orang luar tu boleh tahu kata kampung ini adalah kampung orang Islam, kampung orang mukmin. Sebaliknya kalau sembahyang jemaah di rumah masing-masing, orang luar tak tahu kata kampung ini adalah kampung orang Islam, kampung ini adalah ada orang mukmin duduk dalam kampung ini, tak boleh nak tahu. Sebab tu katanya tak dapat tidak daripada zahir ketandaan berjamaah. Maka cara dia nak muzahir itu dengan mendirikan sembahyang berjamaah dengan satu tempat. Mesti kena dirikan akan sembahyang jemaah itu di satu tempat. Tak kiralah kalau ada masjid, di masjid tu lagi elok. Kalau tak ada masjid, di surau kemasalan. Kalau tidak ada surau, di padang-padang kemasalan, atau di mana tempat yang kosong kemasalan, atau di rumah siapa-siapa saja pun boleh juga. Tetapi syarat nak sembahyang di rumah itu, mesti rumah tu dibuka bebas. Dengan mendirikan dengan satu tempat, yakni di satu tempat.
di dalam kampung yang kecil. Maksudnya kampung yang kecil, lebih kurangnya nak tahu kata kampung yang kecil tu maknanya penduduk dianya lebih kurang 30 orang. Maknanya lebih kurang artinya tak sampai 30 orang, artinya 30, 40 lebih kurang itu penduduk dalam kampung itu sekiranya lebih kurang 30 orang dikata kampung yang kecil. Sekiranya kalau lebih ramai daripada 30 seperti 100 orang ada dalam suatu tempat itu, maka dikatakan tempat itu kampung itu kampung yang besar. Maka dia katanya tak dapat tidak tadi daripada zahir latas nyata ketandaan sembahyang jemaah dengan secara kita sembahyang di satu tempat, di mana-mana di satu tempat. Sekiranya kalau kampung itu kampung yang kecil dan di beberapa tempat dan mesti melakukan sembahyang jemaah di beberapa tempat. Bagi ada banyak tempat sembahyang berjemaah di dalam kampung yang besar. Kalau kampungnya besar, maknanya besar tak besar tu ialah penduduk itu ramai. Penduduk itu ramai, sekiranya sekiranya boleh menzahirkan tandaan tadi, maka tak dapat tidak kena ada tempat sembahyang jemaah di beberapa tempat. Jadi pendeknya kena di dalam kampung itu mesti kena ada tempat sembahyang berjamaah. Mesti kena ada di dalam suatu kampung, mesti kena ada tempat sembahyang berjamaah yang jadi zahir, jadi latas. Maka kiranya begini, kampung kecil ke artinya kampung besar ke, dia susah nak kata sebab setengah tu kampung tak luas sangat tetapi penduduknya ramai. Ada setengahnya kawasan kampung dianya luas tetapi penduduknya tak ramai. Kawasan kampung itu luas. Luas nak seakan-akan satu daerah kampung dia. Tetapi penduduknya tak ramai. Ada setengah kampung tu kampung yang kawasan dia tak luas sangat tetapi penduduknya ramai. Tapi golek-goleknya biasanya kalau kampungnya kecil, penduduk tak ramai. Kalau kampung kawasannya luas, penduduknya ramai. Maka yang maksud di sininya kita kira beginilah. Tak kiralah kampung itu kecil ke kampung itu luas, artinya penduduk ramai atau penduduk tidak ramai sangat. Kita katanya apabila melakukan sembahyang jemaah di suatu tempat. Di suatu tempat. Sekiranya zahir ke tidak zahir akan tandaan sembahyang jemaah. Sebab tu kalau kita katanya dalam sebuah kampung, dalam kawasan kampung itu kita kata luahnya 10 km. Luah dianya 10 km. Itu satu kawasan kampung. Tetapi penduduknya tak begitu ramai. Lebih kurangnya 40 orang atau 50 orang saja di dalam kampung itu. Tetapi kawasan kampung itu luas. Maka sekiranya kalau luas begitu, maka kalau kita katanya ada buatkan suatu tempat untuk mendirikan sembahyang jemaah di suatu tempat, maka di suatu tempat yang lain lagi itu akan jadi kosong. Seperti kita katanya dibuatkan sembahyang jemaah di hujung kampung masalah. Di hujung kampung sebelah kanan. Maka di hujung kampung sebelah kiri tak zahir pula akan tandaan sembahyang jemaah. Maka di situ tak dapat tidak kena ada dua tempat. Maka sebaliknya kalau kita katanya kampung itu kecil, kawasan dia tak begitu luas sangat, penduduknya ramai. Penduduknya ramai, maka memada kita adakan sembahyang jemaah di satu tempat saja. Dengan sebab kampung tak begitu luas sangat walaupun penduduknya ramai. Apabila kita dirikan sembahyang jemaah di satu tempat,
dah cukup untuk nak jadi zahir ketanaan sembahyang jemaah. Maka itu dah memadai untuk satu tempat. Walaupun penduduk tu beratus sekalipun. Tetapi dengan sebab kampungnya kecil, cukup untuk nak zahir ketanaan jemaah itu dengan buatkan sembahyang jemaah di satu tempat dah cukup. Tetapi kalau penduduk itu tak begitu ramai tetapi kawasan kampungnya luas, maka tak dapat tidak juga kena ada 2 tempat, 3 tempat. Sekiranya kalau buat dengan satu tempat tak muzahirkan lagi. Di sini ada, sebelah ni ada, sebelah hujung tu tidak ada tandaan. Maka sebelah sana kena ada satu lagi. Begitu juga kalau kampung yang besar, kita kira begitulah. Jadi maknanya kampung besar, kampung luas atau yang kampung tak begitu luas atau penduduk ramai atau tak ramai, mesti kena ada berapa tempat jemaah itu. Maka kita tengoklah bahawasanya kalau kampung tu luas sangat, apabila kita buat jemaah di sebelah ni, maka sebelah laginya tak zahir tandaan sembahyang jemaah, maka mesti diadakan 2 tempat. Itu mengikut begitu sebab dia dhabit dianya sembahyang jemaah untuk nak melepaskan daripada tuntutan fardu kifayah mesti kena zahir ketanaan sembahyang jemaah. Kalau kampungnya luas, kalau satu tu macam tak ada lagi. Sebab kita katanya luas apabila ada di masjid, di tengah kampung ada, tetapi kampung di hujung-hujung kampung jadi senyap sunyi daripada jemaah. Azan di masjid tak nak dengar, dengan sebab kampungnya luas. Kalau orang yang ada di kawasan dekat-dekat dengan masjid tu, boleh datanglah sembahyang jemaah di masjid. Tetapi orang yang duduk di hujung-hujung kampung, mereka kalau azan tu tak nak dengar dah suara azan. Kalau kita duduk di kawasan hujung kampung, jadi di situnya tidak ada tandaan sembahyang jemaah, maka tak dapat tidak kena ada satu lagi di kawasan hujung kampung itu untuk nak zahir tandaan sembahyang jemaah. Jadi dhabitnya begitulah. Maksud dianya ialah nak bagi zahir, nak bagi nyata ketanaan sembahyang jemaah. Tengoklah kampung itu luas ke kecil, memada dengan suatu tempat ke tak memadai dengan suatu tempat. Ini bukan masalah muat tak muat. Bukan masalah tak muat di suatu tempat, bukan maksudnya begitu. Bukan maksud katanya muat tak muat di suatu tempat. Kita tak ada nak begitu. Bahkan kita naknya di zuhir alamat tandaan sembahyang jemaah. Walaupun kita kata kampung, kawasan kampung itu luas, tetapi penduduk tu ada lebih kurangnya 30 orang, 40 orang saja. Duduk merata-rata. Ujung nu ada 4-5 buah rumah. Ujung sebelah ni pula ada 4-5 buah rumah. Sekiranya kalau di hujung sebelah sana tu ada sembahyang jemaah, zahir tandaan jemaah di sebelah hujung tu, tapi sebelah hujung sebelah ni pula tak ada sembahyang jemaah, tak zahir di kawasan hujung sebelah ni pula, maka tak dapat tidak kena ada juga sembahyang jemaah. Walaupun ada 2-3 orang sekalipun yang mendatangkan sembahyang jemaah, maka itu dah memadai. Sebab kita maksudnya nak muzahirkan ketanaan sembahyang jemaah, bukan kira muat tak muat tempat tu, tidak. Katanya dengan mendirikan satu tempat di dalam kampung yang kecil dan beberapa tempat di dalam kampung yang besar, baru lepas tuntutan fardu kifayah. Sekiranya dhabitnya sekira katanya zahir nyata ketandaan sembahyang berjamaah, barulah kita lepas daripada tuntutan fardu kifayah. Dengan maknanya kalau kita kata di kampung yang besar tadi, kawasan kampung yang luas, di sebelah hujung tu ada sembahyang jemaah, tetapi sebelah hujung ni pula tidak ada sembahyang jemaah, tidak ada zahir ketandaan sembahyang jemaah, maka berdosalah. Berdosalah bagi ahli orang yang duduk di sebelah hujung kampung yang tidak ada sembahyang jemaah di tempat dia. Sebab ada sebelah sana jauh,
Kalau ada di sana, sebelah sini tidak ada, tak zuhir di sini, maka orang di sini berdosa. Walaupun orang yang di dalam kampung yang satu. Sebelah sana, sebelah hujung sana ada sembang jemaah, orang yang duduk sebelah hujung sana dah lepas pada fardu kifayah. Orang yang duduk sebelah sini tak lepas lagi daripada tuntutan fardu kifayah. Mesti diadakan sembahyang fardu kifayah, mesti diadakan sembahyang jemaah di tempat, di hujung, di tempat dia. Dengan sekira-kira zuhir segala pihaknya, pihak kampung ketanaan jamaah. Itu dia maksudnya nak begitu. Sekiranya ada zuhir, ada nyata pada segala pihak, hujung sana, hujung kampung sana, hujung kampung sebelah ni, di tengah kampung, ketandaan sembahyang jemaah. Itu naknya begitu. Maka jika muafakat mereka itu atas mendiri maka jika muafakat mereka itu, yakni ahli kampung, atas mendiri sembahyang jemaah di dalam segala rumah-rumah. Maksudnya sekiranya kalau ahli kampung itu semuanya sembahyang jemaah dah sembahyang jemaah, tetapi sembahyang jemaah di dalam rumah masing-masing. Sembahyang jemaah di dalam rumah masing-masing, bukan rumah yang terbuka, dibebas untuk siapa-siapa hendak datang sembahyang jemaah. Bukan begitu. Jadi rumah kita sembahyang jemaah, kita tutup pintu, sembahyang jemaah sekadar keluarga kita, suami, isteri, anak, cucu, sembahyang dalam rumah. Orang luar tak boleh nak masuk. Nak masuk sembahyang, nak tumpan sembahyang jemaah dalam rumah kita, tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk tu dengan maknanya tak jadi rasa segan nak masuk sembahyang jemaah kat rumah dia, rumah orang lain tu setiap waktu, maka itu tak lepas. Tetapi seperti kata tadi, kalau rumah peribadi, tetapi apabila sampai masa sembahyang jemaah, apabila masuk waktu zuhur masalah, tuan rumah itu buka pintu, membebaskan siapa saja nak sembahyang jemaah datang. Kampung orang penduduk tempatan kita ni, siapa nak sembahyang jemaah datang rumah saya. Pada contohnya, kalau sembahyang zuhur dia buka, mulai daripada pukul 1 sampai pukul 2.30 masalah, dia buka untuk sembahyang jemaah. Apabila masuk waktu asar, sejam, 1 jam waktu asar tu, 1 jam yang pertama waktu asar, dia buka bebas. Siapa nak datang sembahyang jemaah, datang. Maka itu dah lepas juga daripada tuntutan. Tetapi kalau rumah masing-masing, orang luar tu nak masuk jadi terasa segan, rasa malu, tak tergamak nak masuk tu, maka itu tidak lepas lagi daripada tuntutan fardu kifayah. Tengok dia kata, maka jika muafakat mereka itu atas mendiri sembahyang jemaah di dalam segala rumah-rumah, mana dalam rumah-rumah masing-masing, sembahyang di rumah masing-masing tiada zahir dengan sembahyang di rumah masing-masing ketandaan, yakni ketandaan sembahyang jemaah, nascaya tidak gugur fardu, yakni tak lepas tuntutan fardu kifayah lagi. Jadi berdosalah di atas ahli kampung itu, walaupun mereka sembahyang fardu sembahyang jemaah dalam rumah masing-masing sekalipun. Tak lepas lagi daripada tuntutan fardu. Tapi kita jangan lupa bahawasanya macam baru ni, yang kita duduk dalam keadaan COVID baru ni, tak boleh sembahyang jemaah di masjid di surau, sembahyang jemaah di rumah masing-masing, itu tak ada masalah sebab ada keuzuran. Yang kita cakap sekarangnya, katanya kalau sembahyang di rumah masing-masing tak memadai, tak gugur fardu, tak lepas pada fardu, sekiranya kalau tidak ada keuzuran. Dalam kampung kita tidak ada keuzuran, maka tetapi sembahyang di rumah masing-masing, sembahyang jemaah di rumah masing-masing, maka tak lepas lagi daripada tuntutan fardu kifayah. Ini kita cakap kata tak lepas lagi itu masalah tidak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran seperti tipe penyakit wabak seperti COVID, artinya apa dia? Seperti berlaku banjir,
semuanya duduk dalam rumah masing-masing, nak keluar pada rumah, nak pergi kepada tempat jemaah tak boleh sebab airnya banyak, air banjirnya banyak, maka itu dikatakan uzur, itu tidak ada masalah. Sekiranya kalau tidak ada uzur yang menggugur uzur jemaah, maka mestilah ada dilakukan tempat yang boleh jadi zuhir ketanaan sembahyang jemaah. Maka jika tertegah mereka itu daripada mendirinya atas barang yang disuruh akan dia, sekiranya, dan jika tertegah mereka itu, yakni ahli kampung, penduduk di kampung, tertegah mana tak tunai, tak buat. Maka jika tertegah mereka itu penduduk di kampung, ahli kampung, daripada mendiri sembahyang jemaah atas wajah yang disuruhkan, dan atas cara yang disuruh tadi. Suruh cara mana? Dengan secara muzahirkan tandaan jemaah atas barang yang disuruhkan, yakni muzahirkan tandaan jemaah tadi. Jadi katanya jika tertegah mereka itu ahli kampung daripada mendirikan sembahyang jemaah, maknanya atas barang yang disuruh tadi. Sekiranya ahli kampung itu tidak ada langsung sembahyang jemaah walaupun di rumah masing-masing. Artinya dah ada sembahyang jemaah tetapi di rumah masing-masing dengan tidak zahir alamat jemaah. Apa hukumnya pada pihak kerajaan? Nascaya memerang akan mereka itu oleh imam, yang oleh pemerintah atau gantiannya, naibnya. Tiada lain, mana lain pada imam, lain pada kerajaan, dan kaki tangan kerajaan tu tak boleh nak ambil tindakan. Orang peribadi atas nama peribadi tak boleh nak ambil tindakan, hanya memerang akan dia oleh imam, artinya pengganti daripada imam. Ini nak menunjuk besar syiar, lambang, tandaan sembahyang jemaah ini perkara yang besar. Sekiranya tidak ada orang yang datang sembahyang jemaah di tempat yang zahir tadi, tak kiralah kata sembahyang jemaah itu sembahyang hukumnya sunat muakkad atau hukum dia fardu kifayah. Sekiranya kalau ahli kampung itu tidak ada yang sembahyang jemaah, artinya sembahyang jemaah di rumah masing-masing dengan tak ada uzur, maka wajib datang kerajaan tu ambil tindakan. Ambil tekanan di atas ahli kampung itu. Sekiranya kalau mereka itu degil, tak nak sembahyang jemaah lagi atas cara yang tadi, maka wajib datang imam tu memerangkan. Seperti cerita pada masa dulunya, ada suatu tempat itu mereka tak bagi zakat, maka kerajaan Abu Bakar datang memerangkan ahli kampung itu sebab mereka tak membagikan zakat. Maka di sini pun begitu juga. Sebab masalahnya besar apabila tidak ada zahir ketandaan iman di dalam suatu kampung. Sebabnya zahir keimanan dalam suatu kampung dengan secara sembahyang jemaah itu adalah perkara yang besar di dalam Islam kita. Sebab tu kalau tidak ada sembahyang jemaah dengan cara tadinya, agaknya orang kampung itu dalam kesalahan yang besar. Sebab tu ada hak bagi imam tu nak memerangi. Kalau kerajaan nak masuk tangkap orang kampung tu boleh. Nak masuk tangkap atau nak ambil masuk penjara, nak mendendakan orang kampung itu kerana mereka tidak sembahyang jemaah atas cara tadi itu, maka adalah harus bagi kerajaan nak buatnya begitu. Bahkan wajib. Atas kerajaan buat ketekanan di atas kampung yang tidak ada sembahyang jemaah di atas cara yang tadi. Begitulah lebih kurangnya hukum sembahyang jemaah. Jadi pendeknya hukum sembahyang jemaah khilaf yang besar-besarnya dalam mazhab kitanya, khilaf yang masyhurnya ialah di si Imam Rafi'i adalah sunat muakkad dan di si Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Maka walaupun kata sunat muakkad, walaupun kata fardu kifayah, tetapi kalau ahli kampung tak sanggup mendirikan sembahyang jemaah dengan secara zahir tadi,
maka wajib bagi imam itu, wajib bagi kerajaan ambil ketekanan di atas ahli kampung itu. Boleh nak buat ketekanan, nak bagi amaran sekiranya kalau tak datang kalau tidak ada semua jemaah, nak takap, nak masuk penjara, nak denda macam mana pun, ada hak bagi kerajaan nak buatkan gitu. Sebab besarnya semua jemaah, selain daripada fadilat dia tu lebih besar, besar banyak, lagi pulanya hikmat semua jemaah itu nak zahir keimanan ahli kampung masing-masing. Itulah hukum sembahyang berjamaah. Maka untuk hari ini sebagai permulaan kita, kita sekadar itu dululah hari ini. InsyaAllah kita sambung esok lagi pada katanya, dan telah datang di beberapa khabar yang banyak pada menyatakan kelebihannya. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل لنا خالصة